Lelaki Rohingya dikenali sebagai Long Tiger yang mencetuskan kontroversi kerana membuat siaran langsung di laman Facebook memfitnah pegawai polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tangkak dibebaskan daripada tahanan reman hari ini, Sabtu 2 Mei. Keputusan itu dibuat oleh Magistrate Zuraidah Abu Bakar di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muar selepas mendapati tiada justifikasi kukuh yang dikemukakan bagi menyambung tempoh tahanan reman terhadap lelaki berusia 34 tahun yang juga pemegang kad Pusojai Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR itu. Terdahulu, Long Tiger direman 5 hari sejak Selasa lalu bagi membantu siasatan dan pihak polis hari ini memohon supaya reman terhadap Long Tiger disambung lagi sehingga 5 Mei namun tidak dibenarkan magistrate. Syafiq, tolonglah kenapa Long Burma boleh bebas. Kan saya dah kata. Saya dah kata dia bukan menipu. Dia nak kategorikan dia sebagai menipu dokumen tak boleh sebab dia bukan palsukan dokumen, dia bukan nipukan dokumen, dia cuma bagi tahu dekat dalam live dia je. Dia kata dia bukan orang Rohingya, macam tu tak kira dia bukan official. Kan saya kata dia akan keluar, dia akan samai balik. Kan sebab apa dia tak menipu. Dia bukan menipu. Menipu ni maknanya dia buat satu dokumentasi, dia buat bisnes kan menggunakan dokumen palsu atau baru boleh bawah section 16 165 171 tu. Pemalsuan dokumen. Kan ataupun 420 penipuan, tapi dia tak ada. Dia tak buat, sebab tu dia kena tangkap pun. Dia kena tangkap pun sebab hina pasukan polis Diraja Malaysia. Kan kalau dia kena tangkap hina polis Diraja Malaysia, dia boleh jamin denda dekat mahkamah baru 10,000. Kan denda dekat mahkamah baru 10,000. Okey, kes rogol dia. Kes rogol dia ada niat malafide. Kan saya dah kata dah. Kan dia kalau kes rogol ni dia kena ada laporan kedoktoran. Dia tak laku, report polis dia tak laku. Kalau kita telefon perempuan tu cakap, dia kata wallahi ke apa segala minit pun tak laku. Tak laku sebab pergi di mahkamah yang ada authority untuk cek seseorang ni kena rogol ataupun tak kena rogol adalah hospital. Doktor akan buat report semula. Sebab tu report rogol ni dipanggil sebagai report rahsia. Kan? Jadi doktor akan buat keputusan. Doktor akan bagi tahu kata vagina dia terkoyak. Vagina dia terkoyak. Jadi doktor akan buat laporan, dia akan bagi tahu kepada IO. IO tak ada kuasa kes rogol ni. IO tak ada kuasa. Yang ada kuasa kes rogol ni adalah doktor. Kalau doktor mengesahkan ada, contohlah dia pukul masa rogol. Pukul ni mesti lebih daripada 1 cm. Tak silap saya sebab saya ada dulu kes di PPM. Bini dia tuduh kata dia rogol. Laki bini pun boleh tuan. Kalau kata bini tuan-tuan tak bagi bersama, tuan-tuan pergi paksa dia panggil marital rape. Dia panggil marital rape. Bini tuan-tuan tolak. Dia kata dia tolak, dia tak mau bersama dengan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan pergi bersama dengan dia. Undang-undang Malaysia kita ada marital rape dia panggil. Marital rape ni memang. Dia pergi buat report, dia kata suami saya telah merogol saya. Telah memukul saya. Dia tengok dia punya ni berapa. Kalau kata lebam lebih pada 1 cm, dia mendatangkan kecederaan. Lepas tu kesan rogol. Ada kesan hoyakan pada vagina. Jadi doktor yang akan buat laporan. Doktor, sebab tu saya kata saya malas masuk campur. Sebab kes dia ni ada reasonable doubt. Ada niat untuk malafide. Ada niat untuk mendatangkan bencana. Sebab tu saya malas masuk campur. Kalau saya masuk campur, esok sekali dengan saya sekali dia pelengkuk. Memanglah kita kena tahu satu benda kan. Yang satu lagi tuan-tuan, bila saya tarik diri tak mau masuk campur kes Long Tiger ni, sebab yang pertamanya dia bukan Rohingya. Sebab saya dah cakap dengan bapa angkat dia dah. Dia bukan Rohingya, dia dapat mak bapak dia tu dapat kad Myanmar tu ada sebab. Ada sebab dah lah. Yang pertamanya dia memang bukan Rohingya lah. Cuma orang kata apa, mak ayah dia ni mengajak, pak dia ni mengajak. Bila pak dia ni mengajak, jadi mai di Malaysia, tak silap saya mai dari mana saya tahu lah, tapi bukan Rohingya, mai dari India tak silap saya, tapi mengajak lah, mengajak agama ke apa ke saya tak pastilah, tapi mengajak. Jadi rasanya mengajak agama kot. Jadi orang kata apa, bila mai di Malaysia dia tak ada. Dia parti kan zaman dulu kan boleh beli kat UNHCR ni. Jadi kalau nak beli IC dengan beli UNHCR ni UNHCR ni lagi murah. Dia pergi belilah kat UNHCR tu. Bila beli kat UNHCR tu jadilah Myanmar. Tapi yang sebenarnya dia ni bukan Myanmar pun. Dia ni bukan Myanmar, tu yang saya tahu lah. Jadi saya malah nak ambil port lah tuan-tuan. Ambil pilah, mereka nak pusing kat mana, nak pusing kat mana, ambil pilah. Pandai bos. Tak, bukan. Tak, bukan. Kita dah tahu lah. Kita dah tahu. Hang kacau. Kalau macam tu bini buat report, nasib tak ada lelaki yang report kena rogol dengan bini. Ada. Malaysia ada marital rape. Memang.
Kalau bini tak bagi, sentuh tuan-tuan tak boleh. Dia ada marital rape. Kan, apa tuan-tuan pergi suruh dia isap ke apa, tak boleh. Kan, memang aset luar tabi'i. Kan, kita ada section tu semua. Kan, kita ada section tu semua. Kan, okey, Bukit Malut tak senyap, ada. Okey, jadi tuan-tuan, kena pakai undang-undang rimba je hukumannya. Dia Long Tiger ni, dia punya sangkut kes dia apa? Dia kes rogol tu kita nampak macam sukarela. Kan, sebab apa kes tu memang hidup IP tu. Kan, saya duduk berhadapan dengan perempuan kena rogol ni banyak orang, tuan. Saya bukan satu orang, saya terlibat ni di dalam agensi pelacuran ni. Kan, Bantras agensi pelacuran, kita tahu, tuan. Kita tahu perempuan yang kena rogol ni macam mana. Kan, dia akan cakap macam mana. Kita tahu, tapi kita malas nak ambil tahu lah. Kan. Kita malas nak ambil tahu port tu. Kan, tapi kita tahu lah. Kan, serba sedikit kita pun dah terlibat. Kita pun kerja polis 9 tahun dulu. Kan, 9 tahun kita kerja polis. Bukan kita kerja 1 tahun. 9 tahun kita kerja polis. Kan, jadi orang kata apa, dia punya kes dia ni yang sangkut apa? Kes Long Tiger ni, dia ni sangkut sebab dia pasal kes Ayanda je. Dia persatuan berbai'ah je. Sebab tu saya tak mau masuk campur. Sebab apa? Menjadi pertikaian. Macam mana dia boleh dapat ayah? Tu je. Macam mana dia boleh dapat Ayanda? Lepas tu yang kedua apa kes dia? Dia pergi hina Tok Cindai. Kan, Tok Cindai bukannya kecil anak, kan? Tok Cindai bukan kecil anak punya orang. Saya kenal Tok Cindai lama dah. Kan, saya kenal dia tak kenal saya. Saya kenal lah, nama dia tu masyhur. Jadi dia pergi hina. Kes Long Tiger ni sangkut dalam persatuan berbai'ah je. Kes jenayah ni payah sangkut. Dia dalam persatuan berbai'ah. Dia kalau dia nak kena hukum pun bukan kita boleh hukum dia. Kita tak layak untuk hukum dia. Hak boleh hukum dia ayahanda lah. Kan, sebab dia persatuan berbai'ah. Kan, kita tak boleh masuk campur tu. Saya tak mahu masuk campur. Kan, kita pun tak tahu dia dapat ayah daripada mana. Kita tak tahu dia dapat ayah daripada mana. Selagi dia dapat ayah daripada paduka mana bagi kat ayah, mampu kita kena katok. Kan, saya nak main gila. Kan, jadi orang kata apa, tak perlu nak masuk campur kes dia. Saya pun malas nak masuk campur. Orang nak kata apa pun, orang kata lah kat dia. Jadi kita ambil, saya senang je. Geng-geng apa nama, macam saya beritahu pada tuan-tuan. Sebab saya kena serang. Ada dalam persatuan ayahanda ni, ada hak sokong dia. Ada hak tak sokong dia. Tuan-tuan kena faham. Kalau tuan-tuan masuk campur, hak tak sokong dia akan panas pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk campur pun, kalau tuan-tuan tak masuk campur, hak yang tak sokong ni akan panas pada tuan-tuan. Jadi kalau kata tuan-tuan masuk campur pun, yang orang kata apa, ya, macam nak tu. Kalau tuan-tuan tak masuk campur, yang sokong ni akan marah. Kalau tuan-tuan tak masuk campur, yang tak sokong ni akan marah. Lebih kurang macam itulah ayat dah. Tak boleh belik pagi ni. Jadi dia punya langkah selamat senang ya. Tak payah masuk campur. DP, persatuan berbai'ah uruskan. Mereka ada persatuan, mereka ada hierarki mereka. Mereka ada datuk paduka segala minit, macam-macam. Kenapa kita nak pergi masuk campur dalam hal ni? Kita tak perlu nak masuk campur lah. Kes rogol Long ni rumit sebab sebelum rogol dia bagi minum dadah. Dia betul. Sebelum dia rogol dia bagi minum dadah. Bila pergi hospital akan ambil spesimen ayak kencing. Hospital akan selak tengok kesan tusukan tu. Dia ada kesan, tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan bagi, dia bila kata set yang orang kata apa, suka sama suka. Bila suka sama suka ni dia akan berahi. Bila dia akan berahi, dia akan keluar dia punya ayak mazi dulu. Jadi dia tak ada kesan. Ni saya nak cerita bab ni. Saya malas ni. Bulan-bulan puasa ni. Bila kata tak bagi ni, dia tak ada keluar ayak, tak ada apa ni. Jadi tusukan tu dia ada kesan. Dia ada kesan luka, dia ada kesan macam-macam lah. Dia ada kesan macam-macam. Jadi kalau kata minum ayak ni, dia tak ada keluar ayak-ayak. Ayak-ayak apa pun tak ada. Sebab dia bukan suka. Jadi dia paksaan. Bila paksaan, benda ni dia luka. Dia ada kesan. Dia tak kira lah bini orang, kan nak darah, kan dia ada kesan. Dia ada kesan dia punya tu. Dia ada kesan dia punya tusukan dia tu. Jadi dia tu yang boleh katakan tu. Saya bukan nak backup dia. Saya tak kata apa. Cuma kes dia ni, hak rogol tu tak sangkut. Kalau kita tengok hari ni pun polis tak buka. Polis tak buka siasatan hak pasal rogol tu. Dia buka pasal kes hina polis. Sebab apa? Video dia yang dulu. Kes hina polis ni, saman jaminan orang denda pergi mahkamah denda 10,000 hingga 30,000 ya. Jadi cikgu sains pula. Ni pengalaman lah tuan-tuan, pengalaman. Bukan saya rogol orang, tapi saya pernah handle lah benda-benda ni. Ni pengalaman lah. Jadi
senang cerita, tutuplah. Kan? Tutuplah kes Long Tiger Fix. Nanti ada yang panas, ya betul. Tutuplah cerita. Kan? Dia salah. Dia memang tetap salah. Kan? Salah dia kerana yang pertama, kan? Dia orang kata apa, daripada sisi undang-undang ni, saya sebut dari sisi undang-undang lah, kerana dia menghina pasukan polis Diraja Malaysia. Itu salah. Yang keduanya, daripada segi daripada segi persatuan berbai'ah. Kan? Sebab apa, dia ni persatuan berbai'ah ni kita tak layak masuk campur. Kan? Jadi orang kata apa, kita abaikan benda tu semua. Baik pergi lah. Kan? Remeh juga, tak remeh. Okey tuan-tuan, kita masuk. Tajuk utama ni, pakai direct play bos. Tak ada, dia akan luka agak. Orang kata apa, dia akan luka. Doktor pandai tengok. Ada autoriti ni doktor dia pandai lah tengok. Dia pergi selok apa semua sekarang ni kerja doktor, bukan kita. Betul Syafiq, bak rogol ni tepat cerita ni Syafiq, sebab aku pernah pergi kursus besar ni. Kita pernah melalui benda tu, kita tahu. Tapi kita bukan pergi rogol orang, kita pernah melalui dia punya proses dia tu. Okey tuan-tuan, kenapa saya tanya? Mana aku cerita saya tahu dia main panas pula. Tajuk sampingan kenapa saya tanya, adakah tuan-tuan bersetuju? Adakah tuan-tuan bersetuju bahawa suatu hari nanti Perdana Menteri Malaysia adalah Melayu Burma, dan juga Menteri Besar Malaysia adalah Melayu Burma, ataupun yang di-Pertuan Negeri adalah Melayu Burma? Kenapa saya tanya macam tu? Okey tuan-tuan, sekarang ni Melayu Burma mereka claim mereka ni adalah rakyat kepada seorang raja. Mereka kata mereka ni rakyat pada seorang raja, yang mana mereka terpisah disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Ya betul tuan-tuan, kita tak nafikan. Memang ada yang terpisah semasa Perang Dunia Kedua. Tetapi yang terpisah ni telah pun dibawa balik pada tahun 1980-an dalam satu program yang mereka kena pergi jalani Biro Tata Negara, dan akhirnya mereka diberi kerakyatan. Tetapi mereka ni hanyalah satu kumpulan yang kecil di Bukit Malut. Dan yang banyak ni, mereka hanya minoriti. Yang majoriti ni adalah Melayu Burma yang tak ada kaitan. Jadi macam mana proses tu berlaku, tuan-tuan kena tahu. Mereka kena buktikan bahawa mereka mempunyai ahli keluarga di tanah Melayu. Sebab apa dia ada perbezaan? Kan saya cakap pada tuan, Empire Melayu dengan tanah Melayu berbeza. Empire Melayu memang besar. Suara tak ada. Empire Melayu ni memang besar. Kalau kita tengok apa lagi tinggalan-tinggalan Melayu yang ada. Di Azerbaijan kita ada kampung Melayu. Di Australia kita ada perkampungan Melayu dalam Australia. Nama kampung tu Marayo. Perkampungan Melayu, orang Melayu duduk, cakap Melayu. Kita ada di Pulau Kokos, orang Melayu, cakap Melayu. Kita ada di Pulau Christmas, orang Melayu, cakap Melayu macam kita. Tapi mereka ini di bawah empire pada waktu itu. Fik ingin terbuka ke tak? Bukan. Mereka di bawah empire pada waktu itu. Kesultanan Melayu mempunyai tanah-tanah jajahan. Kita ada tanah-tanah jajahan. Pada sebelum kurun ke-15 kita ada tanah jajahan, kita menjajah dan kita ada tanah jajahan. Tetapi apabila ditubuhkan negara Commonwealth, benda tu tak ada. Mereka ni memanglah mereka bercakap bahasa Melayu, tetapi bahasa macam saya lah tuan-tuan. Kalau saya cakap Inggeris, tidak membuktikan bahawa saya ni adalah orang United Kingdom. Tidak membuktikan saya adalah orang Amerika. Kerana bahasa, tidak bahasa tidak membuktikan seseorang tu asal duduk dia di mana. Dia cuma bagi tahu dia dari segi bangsa ya. Kalau dia cakap bahasa Melayu, dia bangsa Melayu. Tetapi tuan-tuan, yang ada hari ini Melayu di tanah Melayu. Melayu di Indonesia ada, tetapi dipanggil sebagai Melayu Indonesia. Melayu di Myanmar ada, Melayu Myanmar. Melayu di Australia ada, tetapi dipanggil sebagai Melayu di Australia. Tetapi dia orang ni bukan Melayu di tanah Melayu. Yang kita cakap hari ini adalah Melayu di tanah Melayu. Melayu di tanah Melayu ini tertubuh di bawah Perlembagaan Persekutuan 1957.
Jadi Melayu ni dikatakan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu, Melayu bukan Malayu, dia ada beza. Jadi bila dikatakan negeri-negeri Melayu ni adalah Perlis sehingga ke Johor sahaja, Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia ni dipanggil sebagai negeri-negeri Melayu. Dan juga di bawah Perjanjian Persekutuan 1948, siapakah rakyat kepada seorang raja? Rakyat kepada seorang raja adalah orang Melayu. Jadi rakyat kepada seorang raja ni mengikut Perlembagaan Persekutuan 1957, mereka boleh menjadi Perdana Menteri. Apakah syarat-syarat untuk menjadi Perdana Menteri? Rakyat pada seorang raja. Apakah syarat-syarat untuk menjadi Menteri Besar? Rakyat kepada seorang raja. Apakah syarat untuk menjadi Yang di-Pertua Negeri? Rakyat kepada seorang raja. Itu tuan-tuan kena faham. Sebab tu fikir adult fight pasal mereka ni. Sebab apa dia akan meruntuhkan institusi orang Melayu? Sebab apa kalau tuan-tuan tengok dalam perlembagaan? Apakah syarat untuk menjadi Perdana Menteri? Seseorang yang tidak didaftarkan di bawah perkara 19, rakyat naturalisasi, ataupun didaftarkan di bawah perkara 16 dan 17, itu penduduk tetap. Jadi hari ni mereka mendapat rakyat pada raja. Ini yang jadi masalah. Bila dia klaim Melayu ni kena jaga betul-betul. Kalau kita tak jaga Melayu, bahaya. Tak semua orang boleh pegang taraf Melayu ni. Sebab Melayu boleh mentadbir di tanah Melayu. Itu yang kita kena tahu. Itu yang bahayanya. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok mereka tuntut, mereka kata mereka adalah rakyat kepada seorang raja. Mereka telah berjuang bersama Tengku Tajuddin. Apakah buktinya? Yang kita tahu apa usaha kerajaan telah dibuat untuk membawa balik Melayu pada Myanmar. Dan mereka ini mesti membuktikan susu galur keturunan mereka di tanah Melayu. Maknanya tuan-tuan, ketika mereka dibawa balik daripada Myanmar tu, mereka kena buktikan mereka ada keluarga. Sebab itulah tuan-tuan, minoriti orang yang duduk di Bukit Malut, mereka ini ada keluarga di Perak, mereka ada keluarga di Kedah, mereka ada keluarga di Perlis. Mereka ni betul Melayu yang betul, yang asal. Tetapi bagi yang lain bukan. Mereka telah berkahwin dengan Melayu Burma sebagai contohnya. Mereka bawa masuk keluarga mereka. Itu yang jadi masalahnya. Menjadi masalahnya. Sebab itu yang kita kena faham. Kita kena jaga. Kita kena jaga bangsa kita ni. Sebab Melayu ni tak boleh bagi kat orang lain. Sebab Melayu ni dia adalah, sebab itu kita sebut tentang ketuanan Melayu. Sebab itu kita sebut tentang hak istimewa orang Melayu. Sebab kalau dia dapat benda tu semua, bahaya kepada kita. Faham? Sorak tak ada ni. Bahaya kepada kita. Sebab Melayu ni di sisi perlembagaan dia ada keistimewaan kepada orang Melayu. Orang Melayu di sisi perlembagaan dia ada ketuanan dia. Orang Melayu dikenali sebagai rakyat kepada seorang raja. Di rumah yang masa tu buat landasan kereta api, orang Melayu dari Malaysia ini dikerahkan ke Burma. Sebab apa? Mereka duduk Burma tak mau balik Malaysia. Mereka dah senang di sana, Syafiq. Kereta api maut masa tu sampai sekarang ni ada orang Melayu kita di Burma. Betul. Bukan orang Melayu kita. Orang Melayu kita dah ambil dah. Pada tahun 1980-an, Tun Hussein dah ambil dah semua. Saya dah baca dah di dalam Hansip Parlimen. Mereka ni mesti membuktikan susu galur. Mereka ni mesti membuktikan susu galur keturunan mereka di tanah Melayu. Kalau mereka tak boleh buktikan, mereka tak dapat akad menalan. Itu yang bahayanya. Itu yang bahaya. Jadi tuan-tuan kena tahu, bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Loud and clear. Memang takkan Melayu hilang ke dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Tetapi ini adalah tanah Melayu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di dalam bahasa Inggeris, orang kata sebut pasal Melis. Melis ni dia ada dua rumpunan. Satu dia panggil sebagai Melayu daripada sudut ekologi. Satu dia panggil sebagai Melayu. Melayu ni adalah seseorang yang lahir di Semenanjung Malaysia, mengamalkan adat istiadat orang Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan daripada bakar yang sedemikian. Itu Melayu. Yang mereka ni adalah Empire Melayu. Tu kena tahu. Sebab tu kita tak nak. Jangan duk pandai-pandai duk pi ambil bangsa lain, duk iktiraf mereka Melayu dalam tanah Melayu. Tak boleh. Sebab itulah orang tua-tua suruh jaga. Ni tanah kita. Macam mana kita nak jadi tuan kat tanah kita kalau kita duk bagi orang lain jadi tuan?
Bos ramai tanya isu Laut Cina Selatan. Saya tak boleh komen sebab dia melibatkan apa nama ni, Menteri Kementerian Dalam Negeri dan juga Menteri Pertahanan. Selagi Menteri Kementerian Dalam Negeri dan juga Menteri Pertahanan tak komen berkenaan dengan isu tu, saya tak boleh komen. Kalau saya komen pasal-pasal saya kena tangkap lagi. Tak pasal-pasal saya kena tangkap, sila bulan kena letak bawah akta apa pun tak tahu. Tak boleh. Sebab apa? Dia melibatkan hubungan diplomatik. Apa yang saya komen ni boleh menyebabkan satu benda yang tak baik. Jadi selagi menteri tak komen, selagi apa nama ni, Menteri Pertahanan tak komen, jadi tak boleh. Baru betul penerangan sapi. Tu kena faham. Tidak daripada bantai kita dekat ni. Mamak klaim Melayu macam mana bro? Mamak klaim Melayu ni kita tengok online. Mamak ni kita tengok. Kalau bakar dia India, dia tak boleh klaim Melayu. Kalau bakar dia India, dia tak boleh klaim Melayu. Tapi tuan-tuan kena ingat, mamak ni dia ada banyak kategori. Dia ada rawata, dia ada Malabar, dia ada macam-macam. Jadi kita kena tengok. Kalau mereka ni hadir pada kurun ke-14, mereka ni rakyat pada raja. Contohnya Malabar. Malabar dia rakyat pada raja. Dia duduk di dalam rumpunan Melayu. Dia tidak dipanggil mamak. Cuma kita panggil dia orang mamak. Tapi sebenarnya dia pun Melayu. Macam Tok Singa. Tok Singa dia Malabari. Malabari dia Melayu. Dia rumpunan Melayu. Dia bukannya mamak. Cuma kita nampak dia macam mamak. Tapi kalau nak ikutkan, dia ni mereka punya keturunan mai daripada kurun ke-14. Dia macam Tun Mahathir lah. Macam Tun Mahathir. Tun Mahathir pun sama juga. Bagi contoh mamak duk ada Melayu bos. Tun Mahathir, Tok Singa, siapa lagi tu dua orang tu lah yang terkenal lah ni. Yang terkenal lah ni. Mereka ni kita kata Tun Mahathir dia rawata. Tun Mahathir dia rawata. Melayu ni dulu empire macam Turki Osmania, satu empire yang menaungi tanah lain, tapi base kerajaan Melayu kat tanah Malaysia lah. Ya betul, ni ada seorang faham. Dia ada perbezaan di antara undang-undang empire dan juga undang-undang Commonwealth. Tapi takkan saya nak cerita tentang empire law dekat dalam ni, tak kena. Dan saya pun dah tak boleh nak hafal dah nama-nama empire dunia ni. Sebab lepas depan hantar saya pergi masuk uat gila tu, saya tak boleh nak hafal dah. Dulu saya hafal lah tentang empire law. Dulu saya sampai tentang Empire Law. Cuma saya lah ni tak boleh nak terang pada tuan-tuan. Empire Law ni dia melibatkan tanah-tanah jajahan. Dia ada satu base. Sebagai contohnya macam British. The Great Britain. Great Britain dekat mana? Dia punya House of Lords dia dekat New Zealand. House of Commons dia dekat United Kingdom. Lepas tu dia pergi jajah negara-negara. Dia bagi apa waktu tu? Dia bagi British Protectorate. Dia bagi sebagai British Protectorate. Duduk di bawah jajahan British. Adakah mereka ni adalah orang British? Kalau tuan-tuan pergi dekat Amerika, dia panggil orang Melayu kan, dia panggil orang Melayu sebagai dia kolonial. Dia panggil orang Melayu sebagai dia kolonial sebab dia kata kepada kita ni adalah salah silap daripada penjajahan British. Mereka kata, sebab itu bila kita pergi belajar di UK, dia akan tanya kita, kenapa tak pergi belajar di Amerika? Kenapa belajar di UK? Mereka akan kata apa? Orang Melayu mereka akan kembali. Mereka akan kembali kepada salah silap mereka. Iaitu mereka akan pergi belajar di UK. Sebab mereka ini adalah generasi kolonial yang telah dilahirkan oleh the Great Britain. Nampak tak? Tentu tak saya pergi tanya member Amerika. Okey, siapa nak bisi tuan? Siapa nak bisi? Siapa yang nak berbisi boleh bisi. Kerajaan Empire Langkasuka, cerita sikit tuan. Empire Langkasuka ni, Empire Langkasuka kan Empire Sriwijaya. Asal Empire Sriwijaya asal. Syafiq dulu study majoring apa? Majoring computer science. Tapi saya minat dan saya ada guide. Saya ada guide sebab tu saya boleh ni. Saya duduk berkawan dengan orang tua-tua. Kebanyakan veteran ni dia orang ni pakar sejarah. Orang tua-tua ni depa banyak pakar sejarah, veteran ni. Jadi bila depa cerita kita dengar. Daripada sebab itulah saya bagi tahu anak muda nak membina jati diri bukan duduk kepada sejarah semata-mata, tetapi anak muda untuk membina jati diri dia kena pergi kepada orang tua. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Anak muda dilantik menjadi satu jawatan yang besar di dalam parti. Apabila dia buat satu ucapan, orang tua hantar kepada dia air, ada tak dia akan tunduk? Terima kasih makcik. Ataupun dia stop dulu hujah dia akan pergi sambut orang tua yang hantar ada air ni. Tak.
Dia terus ambil ayat. Kerana apa? Dia ada jawatan. Itu yang jadi masalahnya. Sepatutnya anak muda, sebab itu disebut dalam semua sastra Melayu, anak muda ini nak nampak contoh diri anak muda ni adalah bagaimana dia dengan orang tua. Sebab itulah anak muda hari ni kena kembali kepada orang tua. Kena kembali kepada veteran. Hari ni orang tua tak boleh menegur anak muda. Bila tegur je anak muda, apa dia kata? Alah, pakcik bukan tahu apa, zaman kami digital economy, zaman kami digital analytic, zaman kami big data dan sebagainya. Padahal tuan-tuan, yang buat sistem-sistem big data apa semua ni semua orang tua. Semua orang tua, profesor-profesor tua, antaranya Bill Gates. Bill Gates muda ke? Bill Gates bukan tua. Tetapi bila dia hidup dalam zaman ni, dia rasa dia dah terlampau advance. Dia dah rasa dia dah tak boleh nak jadi macam orang tua. Tapi kalau dia duduk, tahu sistem-sistem ni adalah idea daripada orang tua, evolusi daripada orang tua. Kalau orang tua tak ada, maka tidak akan lahir sistem-sistem yang canggih melalui zaman-zaman yang tertentu yang menyebabkan mereka ada idea untuk menghasilkan satu inovasi yang baru. Sebab tu dia tak tahu. Sebab itulah tuan-tuan, untuk jadi pakar, untuk jadi hebat adalah dengan pergi duduk dengan orang tua. Sebagai contohnya adalah Ayah Ken. Saya tak tahu apa tuan-tuan sebelum ni. Saya cuma tahu sikit. Saya tahu tentang MA63. Saya tahu tentang proses kemerdekaan. Tapi bila saya dekat dengan Ayah Ken, dia adalah profesor sejarah. Jadi saya boleh tahu banyak. Dia orang tua. Dia berkongsi pengalaman. Jadi kita akan tahu banyak. Sebab tu hari ni, all is gold. Ya betul. All is gold. Orang tua ni ibarat perpustakaan yang bergerak. Orang tua ni saya nak bagi tahu kepada anak muda, ibarat perpustakaan yang bergerak. Bapak-bapak kamu ni ibarat perpustakaan yang bergerak. Tetapi orang tua punya style kita kena tahu. Kalau kita tak tanya, dia takkan cerita. Dia bukan zaman macam kita. Zaman muda ni kita suka membawang. Kita suka cerita. Pumpam. Kita suka cerita. Orang tua ni dia tak suka dah. Kalau dia pergi kedai kopi pun, dia akan cerita bab diri dia ya. Long macam mana hari ni nak duduk pergi sawah padi. Dia takkan cerita dah. Adat orang berpencen. Jadi dia akan nak hidup selesa hidup dia ya. Jadi macam mana kita nak tackle orang tua adalah dengan kita pergi berkawan dengan dia. Pakcik dulu kerja apa pakcik? Pakcik dulu kerja dekat Akib Negara. Pakcik tolong pakcik, saya nak tanya sikit lah. Apa pandangan pakcik? Orang tua ni dia suka bagi pandangan. Kalau kita pergi bagi kat dia, kita kata kat orang tua tu, pakcik tolong cerita taubat. Dia tak cerita. Dia tak cerita. Dia takkan cerita. Sebab itu adat orang tua. Kalau kita belajar tentang adat Melayu, dia takkan cerita. Tapi kalau kita bawa pergi kat dia, pakcik nak ilmu lah. Pakcik ni kopi cik. Kopi. Kopi apa ni? Kopi Cak Kapal Api. Ni pakcik nak tanya sikit lah pakcik. Pakcik ni hidup kan masa zaman tragedi 13 Mei. Adalah kita dulu kecil-kecil dulu. Pakcik tolong cerita kat saya boleh tak? Saya ni nak rasa lah pakcik macam mana orang kata apa tragedi 13 Mei. Nak susah. Nampak dia cara dia macam tu. Cara dia macam tu nak tackle orang tua-tua. Dia orang tua-tua ni dia takkan cerita. Pipi tanya buat pandai taubat, dia tak cerita. Dia akan dengar ya apa kita cakap. Lepas tu belakang dia akan gelak. Buat pala tahu. Dia takkan tegur kita. Tu adalah proses-proses dia. Jadi tuan-tuan kena berkawan dengan orang tua-tua. Lagi banyak berkawan dengan orang tua-tua, lagi banyak ilmu dapat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam live saya, peredaran zaman membuatkan anak mudanya hilang adab kepada orang tua. Betul. Kalau kita sembang pasal orang Melayu, kita sembang pasal adat Melayu, anak muda hari ni tak boleh lantang bersuara. Kerana di dalam adat Melayu menyebut bahawa anak muda mestilah menghormati kepada orang tua. Tetapi hari ini kita dengar anak muda berani tegur kepimpinan yang tua yang tinggi secara terbuka. Di manakah jati diri orang Melayu? Hilang tu. Hilang tu tuan-tuan. Jati diri orang Melayu. Sebab tu tuan-tuan, sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam live saya. Saya buktikan dalam live saya. Saya tak panggil anak muda berucap. Saya tak panggil. Saya akan panggil dulu veteran-veteran. Saya akan panggil dulu orang tua-tua. Sebab apa? Supaya anak muda ni dia sedar diri dia. Dia menghormati orang tua-tua. Saya boleh tunjuk pada tuan-tuan live saya. Anak muda tak boleh pick up apa yang saya cakap.
Apa yang saya cakap anak muda tak boleh pick up. Nak tahu hebatnya orang tua-tua, tuan-tuan pergi tengok dalam live saya bila ramai yang dok call. Bila ramai yang dok call, tuan-tuan tengok siapa dia. Orang tua-tua call, depa boleh pick up tak? Topik yang saya bawa. Depa boleh pick up. Dia siap bagi solution lagi. Kita tengok macam Abang Din. Abang Din daripada Kedah, dia bagi solution. Kita tengok daripada Ayah Ken. Sebab tu kita kena tahu. Kita kena tahu benda ni. Hang pandai no tak? Sebab saya berkawan dengan orang tua-tua. Sebab saya melalui zaman remaja saya yang amat teruk. Sehingga saya tak percaya kepada rakan sebaya. Tuan-tuan, saya berjaya di universiti kerana orang tua-tua. Saya berjaya di universiti kerana orang tua-tua. Antaranya adalah penyelia-penyelia saya. Yang memberi supporting kepada saya. Jadi tuan-tuan, hari ni dah lagi saya sahur. Betul bro, ada yang bergaduh dalam live tak hormat orang tua-tua. Ya betul tuan. Termasuk dengan diri saya sendiri dulu. Termasuk dalam diri saya sendiri dulu sebab nak tunjuk hero, nak tunjuk legend. Tapi akhirnya jatuh juga. Baru pukul 4 kami kat pondok mereka buat makanan sahur pukul 5. Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Melayu Melaka, nak tanya adakah berbeza zaman atau dua kerajaan yang kuat untuk Nusantara ketika dahulu? Dia ada berlaku khilaf di situ. Dia ada yang kata duduk dalam satu zaman, ada yang kata zaman yang lain-lain. Tapi kalau tengok daripada sudut dia punya abad tu macam duduk dalam satu zaman ya. Empire Melaka dia jaga belah sana. Sebab tu kalau kita tengok ada dua keris sakti. Ada dua keris sakti, kalau siapa tahulah. Di utara kita panggil sebagai keris Lela Mersasani. Di Empire Melaka kita panggil sebagai keris Taming Sari. Dia melambangkan ada dua keris yang menjaga utara dan selatan. Yang tu saya jumpa dalam buku. Asal tak tulis buku fake, tengah on the way sebab banyak buku dalam bahasa Inggeris. Banyak buku dalam bahasa Inggeris yang kami nak translatekan dalam bahasa Melayu. On the way untuk publish. Rakan saya akan buat nanti. Saya ada seorang rakan editor, dia akan buat berkenaan dengan benda ni, insya-Allah. Lagi satu kami nak kena check. Sebab buku-buku saya tu banyak yang kurun ke-18, nak kena check dengan publisher. Depa bagi tak? Kalau depa bagi, kita akan tukar bahasa tu saja. Supaya tuan-tuan dapat baca dalam bahasa Melayu. Kita nak keluarkan, nak terbitkan buku-buku original saja. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Ya betul. Betul, ada dua sejarah keris tu. Ni orang tua jawab ni, pakcik ni. Kiro Anwar, dia ada dua keris saya jumpa dalam buku lah. Tapi saya nak buka lah ni tak boleh lah. Saya jumpa dia ada dua. Satu dia panggil keris penjaga utara, dia panggil sebagai Lela Mersani. Keris ni dipegang oleh Raja Merung Wangsa. Siapa yang tengok keris ni dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Dia ada sejarah tentang satu busur lah. Busurnya Sultan Merung ni dia panah tuan. Daripada Gunung Jerai sampai ke anak bukit dia panah. Yang kata silap saya lah. Keris ni dia panggil sebagai keris Lela Mersani yang dibawa oleh Raja Merung. Satu lagi keris dekat Empire Melaka. Keris Empire Melaka dipanggil, dalam sejarah dia tak panggil keris Taming Sari, dia panggil keris Sempana Riau. Tak silap saya. Keris Sempa Riau. Keris Sempa Riau. Kalau tak silap saya lah, keris tu nama apa tak saya lupa lah. Sempana Riau kan Sempa Riau keris tu. Tapi nama keris tu Taming Sari lah. Tapi yang masyhur dia dulu orang panggil dia Sempa Riau. Dia ada dua, satu keris penjaga utara, satu keris penjaga selatan. Sebab tu dia keris bersilang. Keris bersilang. Yang tu lah saya jumpa, saya baca dulu bahan penjajaan saya. Pondok Fik dekat mana? Sorry tertinggal bas dekat Palang Batah. Syafiq kenal Sri Kandi tak? Sri Kandi Melayu lah. Dulu kenal yang buka Facebook cerita pasal sejarah Melayu tu lah. Siapa Merung Mahawangsa? Merung Mahawangsa ni saya jumpa dia adalah keturunan daripada Alexander of Macedon III, ataupun salah silah keturunan Alexander of the Great. Jadi Raja Merung ni dia hidup pada pada abad ke-6. Lepas tu dia ada anak dia nama dia Praong Mahapritaderia. Raja Bersiung.
Raja bersiung. Jadi Praong Mahapritadirya ni kahwin dengan seorang perempuan Siam, dapat seorang anak lagi yang diberi nama sebagai Praong Seri Merung Mahawangsa. Jadi Praong Seri Merung Mahawangsa ni yang masuk Islam. Praong Seri Mahawangsa ni yang masuk Islam. Sempana Riau. Kira Sempana Riau. Jadi siapa yang nak berbisi? Sebab tu saya kata silsilah Melayu ni datang daripada keturunan Rom. Keturunan diraja Rom. Itu yang saya tahu lah. Itu yang saya tahu. Kalau kata kita nak claim semua Melayu, maknanya kena claim sekali dengan Rom. Rom pun kena ramai duduk dekat tanah Melayu. Ada di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Saya dengar apa ada dekat Sultan Perak juga, tapi saya tak pastilah. Siung dia duduk kat Baling Kedah ke? Tu saya tak tahu. Baling tu tempat dia baling siung, tapi siung tu tak tahu jumpa ke tak. Siung tu jumpa ke tak tahu. Istana dia siapa? Istana Praong Mahapritadirya siapa? Duk ada di Palang Batas. Istana dia siapa? Lah ni dah jadi tempat tak sampah. Dia buat tempat tak sampah sebab raja yang kejam. Sepatutnya dia jaga istana tu. Istana saya dah pergi dah lah. Okey tuan-tuan, bateri saya 5 tinggal Banjar Melayu. Apa nama dia panggil Melayu Banjar, rumpunan. Betulkah semua sejarah simpan dekat Itali, nama Vatican, Puak Rom yang jaga sampai sekarang, rahsia dekat situ? Ini jangan duk masuk tentang secret service pula. Jangan duk masuk tentang apa nama ni, dia panggil apa? Apa lain? Aduh, lupa dah. Ni siapa dia hak jaga sejarah tentang Madam Magdalene ni? Itu tak ada kena mengena sejarah Melayu. Siapa dia panggil apa? Apa nama ni, Prayer of Zion. Prayer of Zion ni dia jaga apa nama ni, dia jaga apa nama sejarah apa nama susu galur Madam Magdalene. Madam Magdalene kan. Apa nama dia panggil apa? Mary Show a Finger. Mary Magdalene. Mary Show a Finger tu. Dia jaga sejarah tu tentang makam sebenar kedudukan apa nama Mary. Prayer of Zion tak ada kena-mengena dengan sejarah Melayu, dan sejarah Melayu tidak dijaga oleh Prayer of Zion. Jangan semua teori konspirasi. Saya orang pun tak kenal tuan Prayer of Zion ni. Kita pun tak tahu wujud ke tak, ataupun mereka ni pada zaman Knight Templar ya, ataupun mereka ada pada zaman lain ni, tak tahulah. Tapi kebanyakan orang terpengaruh dengan cerita Da Vinci. Cerita Da Vinci lah. Tapi kita tak tahu sama ada mereka ni wujud ataupun tak wujud, kita tak tahu. Tapi lambang dekat apa nama Pulau Pangkor, lambang dekat Perak tu, batu berjanjian Pangkor tu bukan batu apa lambang apa nama ni, lambang Prayer of Zion. Itu adalah lambang Medici Bank. Medici, MEDICCI. Lambang rimau tu. VOC tu lambang apa nama dipanggil apa tu? Yang Belanda punya. Tak ada kena-mengena dengan Prayer of Zion. Rimau tu bukan rimau tokoh budak. Rimau tu adalah lambang Medici. Cerita sikit pasal peti tabut, Fit. Tak payah cerita lah pasal peti tabut ni. Cah dulu, charger tak ada. Kawan rembat. Kawan sakau charger. Mana letter lah. Jadi tuan-tuan, saya tengok ramai orang yang minat dengan teori konspirasi. Ramai orang yang minat. Kenapa nak pergi cari siapa dia Prayer of Zion? Sedangkan ulama' tanah Melayu tak habis cari lagi. Ulama' tanah Melayu tak habis cari lagi. Kenapa kita gatai-gatai nak pergi cari tentang Prayer of Zion tu? Kenapa kita tak mau pergi melawat ulama' di tanah Melayu? Banyak apa nama Pak Sumit duk hidup lagi. Kenapa kita tak mau pergi melawat? Kita nak pergi cari tentang Prayer of Zion. Kewujudan Prayer of Zion. Buang masa. Sebab bila esok kita mati pun, esok kalau kita mati pun, apa nama ni, bukannya malaikat nak tanya kita siapa dia Prayer of Zion.
Bukannya prayak saya ni boleh bagi syafaat pada kita pun. Yang kita duk pergi buang masa, duk pergi cari tentang prayak saya ni buat apa? Tak ada apa pun. Kan? Baik pergi cari ustaz-ustaz, pergi cari tok-tok guru, silap bila mereka boleh bagi syafaat pada kita. Kan? Kalau tak jumpa pun boleh jumpa makam dia, kita boleh minta berkat doa dia. Kan? Saya dulu kaji tuan. Ending dia tak ada apa pun. Ending dia tak ada apa. Saya kaji dulu tentang ilmu-ilmu ilmuniti apa semua ni. Saya kaji. Ending dia tak ada apa pun. Ending dia malah petaka. Kan? Ending dia malah petaka ya. Cerita pasal batu bersurat. Batu bersurat apa? Yang kurun ke-13 tu. Batu bersurat tu membuktikan bahawa wujudnya kerajaan Islam sebelum perjanjian kemerdekaan 1957. Batu bersurat Terengganu. Yang cerita tentang isteri orang yang berhubungan dengan suami orang, hukum dia adalah direjam sampai mati. Betul? Batu bersurat tu lah. Sebab ada tanda kot. Tanda-tanda prayak of saya ni tak ada kena mengena dengan kita. Prayak of saya ni, mereka melindungi makam-makam Yesus ni. Makam-makam keturunan Yesus. Mereka bukan ada kena mengena dengan kita. Dan kita tak percaya kata pasal Mary Magdalene apa semua ni. Mereka duk jaga makam-makam tu. Takkan ada kena mengena dengan kita pun. Yang kita duk pergi sebok tentang mereka punya makam Mary Magdalene tu apa benda. Buang masa ya. Kita duk pergi sebok tentang Da Vinci apa kelam nenek ni. Da Vinci ni tak ada kena mengena dengan kita pun. Kan? Buang masa kita duk cari ni apa. Batu bertakuk tu. Batu apa? Batu bersurat Kuala Nerang tak pernah tengok kan batu lah. Peti tabut tu apa? Tak payahlah ambil tahu pasal peti tabut tu. Peti tabut ni peti ilmu lah. Peti ilmu. Kan dah ada cerita dalam Quran lah. Kan? Bila Bila Jalut datang kepada kaum Yahudi lah. Dia datang kepada siapa tu? Kaum satu kaum tu. Dia kata dia adalah orang yang gagah. Dia pun kata kami tidak menerima kegagahannya. Sebab apa? Dia tidak mempunyai akal. Jadi Raja Talut pun ni singkatan dia lah. Jadi Raja Talut pun berdoa pada waktu itu. Maka dihantarlah peti-peti tabut ni kepada Raja Talut. Peti ni peti apa? Peti ilmu lah, dah sebut dah dekat situ. Dah sebut dah tentang ilmu. Sebab apa? Mereka tak menghormati kegagahannya. Dia gagah tapi tak ada apa mereka kata. Untuk menjadi raja dia mesti mempunyai akal pemikiran. Jadi mereka hantar lah tapi tak ada lah bom nuklear dalam tu. Dalam tu mungkin kita pun tak tahu ilmu fizik ke, ilmu apa segala ilmu lah kita pun tak tahu. Pada zaman tu mungkin ilmu construction ke, kita tak tahu lah. Tapi yang pentingnya adalah ilmu. Sesuatu ilmu. Ilmu apa tak tahu lah. Ilmu apa tu tak tahu. Tapi cerita dalam Quran ilmu. Sebab apa? Kaum tu tak hormat dia sebab dia gagah. Tapi dia tak ada ilmu. Setakat tu ya. Kita bergantung pada Quran dia. Kenapa kita nak pergi keluar daripada konteks Al-Quran? Kenapa kita nak pergi keluar daripada situ? Belum sahur lagi. Tak karut Pergi cerita, pergi baca tentang Raja Talut. Pergi baca dalam surah Baqarah, tak silap saya cerita dah. Surah apa saya tak pasti dah surah apa. Kalau tuan-tuan pergi cari, saya rasa surah Baqarah kot cerita tentang Raja Talut ni. Talut dan Jalut. Terima kasih pencerahan peti tabut ni. Tu yang saya tahu lah. Yang saya tahu. Benda ni cerita dalam Quran. Dia bagi tahu kata dia gagah. Tapi saya bukan ustaz. Saya tak boleh nak cerita. Kalau ada ustaz kat sini, mana nak tahu ilmu apa. Tapi dia sebut ilmu lah. Kalau ada ustaz kat sini, mungkin dia boleh bagi dalil. Yang kita tahu yang saya baca lah. Saya pernah baca dalam Quran. Tapi saya tak ingat lah surah apa. Rasa surah Baqarah kot saya baca. Dia cerita tentang Raja Talut ni. Dia nak tunjukkan kegagahan dia. Dia nak tunjuk kata dia gagah untuk dia memimpin. Dia memimpin. Jadi mereka kata kepada dia. Mereka kata kami tidak menerima raja yang gagah. Kami nak raja yang ada ilmu. Jadi sebab itulah malaikat hantar peti tabut ni kepada dia. Tapi peti tabut ni yang pastinya tak ada kena mengenai dengan Solomon Temple. Ulama
Tak tahulah peti tu apa benda. Tak tahu. Yang kita tahu dalam Quran. Kan? Saya tak pernah berjumpa Pak Sumit. Tapi saya tahulah dia duduk di Kuala Nerang. Dah berapa tahun isap rokok daripada umur 12 tahun. Pik boleh cerita sikit tentang Sultan Mahmud, salah silah keturunan. Oh, nak kena ada buku tak lagi. Buku tak ada, tak boleh. Memang ada cerita pasal perang antara Talut dan Jalut. Kan? Dia raja kan? Dia raja. Dia raja. Talut ni raja. Selepas dia bunuh Jalut. Tak silap saya. Ni tuan-tuan pilang Quran tu tuan-tuan type ya tabut. Senang cerita. Dia ada satu cerita yang pasal tabut dalam Quran. Tak payah banyak. Dia ada satu ayat tu yang cerita pasal tabut. Kan? Tapi saya lupa dah surah apa. Tapi yang saya tahu sekarang ni senang tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan pergi dekat Google. Tuan-tuan pergi kat Google, tuan-tuan type di situ Quran Search Malay. Tuan-tuan type Quran Search Malay, tuan-tuan type yang tabut. Dia ada satu yang surah cerita tentang peti tabut ni. Saya dah lupa dah apa nama surah apa. Saya rasa surah Baqarah, tak silap saya. Cerita tentang tu. 1K lebih live, Fik. Terima kasih. Saya tunggu siapa yang nak berisi ni. Sebab bateri saya dah nak habis. Betul lah surah Baqarah. Betul lah. Betul lah. Tapi ayat saya tak ingat. Tapi saya pernah baca. Saya pernah baca lah tentang peti tabut ni. Masa saya duduk kaji dululah. Tapi saya rasa macam bodoh bila kaji tu. Rasa macam bodoh. Sebab apa dalam Quran dah cerita dah. Lepas tu kita nak pergi kaji pula. Ada apa dalam peti tabut tu? Allahu Akbar. Tak payahlah pengarut pergi kaji benda tu apa. Surah Baqarah. Betul-betul. Saya kata saya ingat. Saya ingat tentang surah tu saya ingat. Cerita tu pun saya ingat. Tapi nak cerita kata peti tabut ni ada nuklear kat dalam, itu saya tak pasti. Tapi yang saya tahu ada ilmu. Ilmu apa tak ada cerita dalam Quran. Ya, dah boleh visi. Nak kena tengok tafsir. Dah kalau kita tengok tuan-tuan pada zaman Yahudi dulu, pun pelik juga. Macam mana depa yang tuan-tuan belajar ni, apa nama teorem Pythagoras tu. Kalau ada tuan-tuan yang belajar ATMAT kat sini kan, teorem Pythagoras, simultaneous equation, lepas tu apa lagi, algebra equation, tu semua zaman Yahudi tu. Itu semua zaman Firaun. Tu semua ilmu-ilmu yang ada pada zaman Firaun. Macam mana nak kira banjir, buoyant force tu, macam mana nak kira apungan, fizik, 5 principle fizik tu semua zaman Firaun tu. Work done equal to force time distance tu, macam mana dia tolak batu tu naik. Lepas tu apa lagi, Newton law, work done. Lepas tu apa lagi, fallen object. Lepas tu apa lagi, teorem Pythagoras yang A square equal to B square, A square plus B square equal to C square. Tu zaman Firaun tu. Simultaneous equation pun sama juga zaman Firaun. Jadi macam mana? Jadi tu kita nak kena fikir tu. Kita belajar ATMAT pun macam nak pecah kepala. Bayangkan zaman Firaun depa relax ya. Adalah sebab dia. Tak tahulah ilmu apa ada dalam tu. Mungkin ilmu fizik, mungkin ilmu bio, mungkin ilmu kimia. Sebab ilmu ni adalah evolusi. Kalau kita tengok pada zaman Nabi Musa. Ilmu dia apa? Ilmu pentadbiran dan ilmu hukum. Undang-undang dan juga pentadbiran. Dipanggil sebagai apa? Ni member saya kaji. Dipanggil sebagai ilmu pemerintahan ni, yang dipanggil leadership. Tu pada zaman depa ada leadership pada zaman tu dah ada sistem pemerintahan dah. Jadi lepas tu dia ada ilmu apa lagi? Dia ada ilmu architecture.
ilmu architecture, ilmu fizik, semua zaman tu. Semua zaman-zaman ni baru. Tapi kita tak tahulah ilmu tu main macam mana. Dan kalau kita ikut daripada human behavior, manusia tak boleh nak kaji sesuatu benda tanpa dia tengok ataupun tanpa dia diajar tentang tu. Tu kita tak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam. Apa dalam peti tu? Wallahu alam. Tetapi yang kita tahu, macam mana mereka boleh tahu tentang ilmu-ilmu tu semua, kita pun nak pelik. Pada zaman tu. Kalau zaman sekarang ni pun tekan kalkulator pun boleh salah. Tekan kalkulator boleh salah kira. Simultaneous equation ni paling banyak orang salah lah. Tapi ni untuk budak-budak SPM. Simultaneous equation ni markah dia banyak. 15 markah. Tetapi banyak orang yang salah. Banyak orang salah dekat simultaneous equation nak dapatkan graf simultaneous tu. Tapi zaman Firaun dia pun tak ada kalkulator. Dia pun tak ada kalkulator. Macam mana dia pun boleh kira? Kan Allah dah sebut dalam Quran, umat terdahulu lagi hebat daripada umat sekarang. Tu saya tak baca tu, tapi mungkin betul lah. Terbaik bro. Jangan panggil saya bro. Bro ni gunakan oleh Freemason. Berapa gig memori ni? Anyway, tahniah anda mengajak netizen baca Quran. Betul. Pergi baca dalam Quran. Semua ada dalam tu. Tambah lah ni zaman lagi mudah. Sebab kita boleh search tag dalam tu. Tuan-tuan nak baca tentang apa? Kalau dulu orang nak kaji Quran, payah. Nak cari tentang burung, nak kena buka satu-satu. Lah ni tak payah dah. Kita ada Quran.com, kita ada Quransearch.com, kita ada macam-macam. Kita ada Quran Corpus, yang boleh kita search. Ayat dia, perkataan tu kita dapat. Kita dapat satu perkataan tu, kita tahu baca tentang benda tu saja. Jadi macam-macam cara ada boleh baca. Tapi yang saya tahu peti tabut ni satu ya. Satu Tuhan cerita sekali ya di dalam Quran, sebab saya pernah cari. Tuhan cerita sekali ya tentang Raja Talut. Yang saya tahu peti tu bawa ilmu. Ilmu apa saya tak tahu. Tapi kalau nak kaitkan dengan jin tak. Zaman jin ni zaman Nabi Sulaiman. Sebab sebelum daripada zaman tu tak ada cerita tentang keagungan jin. Sebab diceritakan zaman Firaun dulu, apabila Nabi Musa tukar tongkat jadi ular, mereka tak terkejut. Mereka kata ni sihir, ni ahli silap mata. Jadi mereka tak terpengaruh. Mereka tak tahu benda tu. Jadi pada zaman tu tak ada lagi silah-silah jin, kecuali pada zaman Nabi Sulaiman. Yang saya tahulah, yang saya baca. Sebab saya bukan ustaz. Saya kaji berdasarkan literature. Okey tuan-tuan, dah pukul 4.30 dah. Setakat tu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.